bersama saya Cici Ina. Okey, seperti yang saya janjikan, saya akan berkongsi tentang regression. Okey, sebelum tu saya nak mengucapkan selamat bulan autism. Nampak saya pakai baju biru, jadi saya support autism, sambutan autism ni. Okey, jadi saya nak bercerita tentang regression. Saya ada share di FB saya berkenaan regression among kids lah, atau bahasa psikologinya ialah regression in service of the ego. Okay, jadi regression ni terjadi berpunca, kebanyakannya terjadi daripada stres. Okay, ada banyak ada banyak sebab regression ni terjadi. Kemungkinan ada disebabkan oleh perubahan cuaca, kemungkinan diet yang tidak seimbang, lagi bully, pertukaran sekolah anak tu, dan juga kerana pertukaran persekitaran yang secara tiba-tiba seperti yang kita sedang hadapi sekarang semasa PKP. Okey, jadi first saya nak share kenapa saya sebab sebelum ni saya tak pernah sentuh tentang regression ni at all langsung. Tapi kenapa saya boleh terdetik untuk berkongsi tentang regression ni? Okey, actually ia terjadi kepada anak saya Aulia. Okey, pada minggu pertama PKP lah, 5 hari selepas 18 hari bulan macam tu. Okey, disebabkan perintah kawalan pergerakan ni secara tiba-tiba dan saya stuck di Seremban. Okey, jadi saya kena reschedule semua perkara. Jadi dia sedikit terabai lah, sebab dia selalunya dia memang dengan saya 24 jam. Jadi dia sedikit terabai. Jadi pada dalam lebih kurang hari ke-5, hari ke-6 macam tu, tiba-tiba dia takut nak pergi ke dapur, nak buka peti ais untuk ambil air. Okey, jadi saya kata benda perkara tu, siapa yang mengenali Aulia, dia mesti tahu macam mana tahap berani dia melebihi saya sendiri. Okey, dia memang jenis tak kisah, dia sangat outspoken, dan tiba-tiba dia tak macam tu dah. Okey, saya kata okey, ni something yang red flag untuk saya ambil peduli. Jadi kemudian setelah saya memerhatikan dia selama 1 hari ke 2 hari, saya dapati dia mempunyai ciri-ciri untuk regression yang boleh dinampak dalam behavior. Okey, regression ni adalah masalah yang berpunca daripada stres lah selalunya. Okey, jadi ia senang nak tengok sebab kita just perhati anak kita kalau ada perubahan perubahan pada anak, jadi kita kena skip alert lah. Okey, kerana semasa perintah PKP ni anak-anak perlu duduk dalam rumah. Okey, lagi-lagi yang bukan landed house tu, lagilah stres. Okey, jangan ingat kanak-kanak tak tahu stres kanak-kanak lebih stres daripada kita. Okey, orang dewasa pun ada regression, tapi orang dewasa regression dia sedar lah sebelum benda tu jika benda tu tak ke tahap yang teruk lah. Okey, tapi kanak-kanak bila regression mereka tak sedar. Okey, regression ni saya nak terangkan maksudnya. Regression ni adalah behavior yang kurang yang menurun. Okey, dia punya perangai dia ditunjuk dalam perangai dia punya sifat sikap dia menurun daripada yang dia dah capai. Contoh behavior dia tiba-tiba dia dah mungkin dah 3 tahun macam tu. 3 tahun dia dah tak isap jari lagi. Okey, tiba-tiba dia isap jari. Okey, regression ni, ciri-ciri regression ni dia akan berterusan, mungkin selama 1 hari suntuk, atau mungkin bawa ke seminggu, mungkin juga bawa berbulan-bulan. Okey, tiba-tiba dia isap jari. Kalau dia macam role play baby, main baby, jadi mak, jadi baby, tak apa, sekejap dia enroll. Ini yang saya katakan benda yang dia tak sedar dia buat, dan benda tu berterusan. Okey, dia isap jari, tiba-tiba dia jilat kulit, dia makan sikat, benda-benda yang pelik-pelik lah, yang dia tak nak buat. Senang kataannya pelik-pelik lah. Okey, macam anak saya, dia tiba-tiba takut, jadi sangat takut. Tak ada siapa nak takutkan, kat rumah tak ramai, kami bertiga je. Lepas tu kemungkinan tiba-tiba cakap pelat, kemungkinan dia sangat clingy, nak duduk atas lap macam baby, padahal dia dah besar dah 5-6 tahun, tak macam tu pun. Okey,
Saya bercerita tentang kanak-kanak yang dah capai development tertentu tapi kemudian dia regress, dia menurun kepada development mungkin beberapa stage sebelum development yang dah capai sekarang. Okey. Jadi adakah ia bahaya? Actually regression ni adalah normal untuk mereka release stress. Tetapi berkaitan untuk kanak-kanak bawah 6 tahun, 90% otak kanak-kanak berkembang di semasa usia tu. Okey. Jadi jika kita membiarkan regression tu terjadi tanpa kita meredakan dia, okey, sangatlah rugi kerana sepatutnya bawah usia 6 tahun otak berkembang meningkat. Tetapi anak kalau kita tak meredakan, dia semakin menurun. Sangat rugi. Kita takut itu akan membawa kepada trauma. Okey? Jadi pada trauma dia akan jadi mental stress atau apa-apa yang problem-problem lain yang sangat besar lah. Kita nak benda tu daripada regression jadi traumatik lah. Tidak semestinya akan jadi trauma. Okey? Jangan risau. As long parents semasa PKP ni, parents please alert. Okay, please alert dengan sikap dan perubahan tingkah laku anak masing-masing. Okay, jadi tadi behavior, ciri-ciri saya dah cakap. Okay, kenapa, apa yang boleh menyumbang kepada regression ni ialah dia stres, tak cukup bermain, dia terlalu banyak homework. Sebab tu saya selalu menegaskan tadika, taska tak usahlah bagi homework, worksheet yang banyak-banyak lah. Okay, kalau beraktiviti should be okay, tapi tidak terlalu berobjektif lah. Okay, lebih santai, lebih relax should be okay, tapi jangan terlalu banyak. Okay, jadi apa lagi nak cakap? Okay, satu lagi penyebab dia, screen time yang berlebihan. Okay, screen time yang berlebihan juga sebab kita sekarang on berita 24 jam, nak tahu pasal COVID-19. Jadi anak pun sekali yang ikut bawa tengok TV. Jadi juga tak baik untuk mereka. Okay, jadi ibu bapa kena tahu kanak-kanak juga merasa stres, kanak-kanak juga boleh rasa tension, kanak-kanak juga boleh rasa marah. Okey, kalau saya bagi contoh kes kanak-kanak mengamuk, tiba-tiba mengamuk, dia tantrum, dia marah-marah, dia baling barang. Okey, parents jangan terus marah dia. Stop it. No, don't do that. Jangan. Okey, mereka tak tahu nak express perasaan mereka melalui words. Biar mereka express, kemudian parents duduk bersama-sama anak dan tak cakap, tadi awak baling barang, awak marah kenapa? Kita ajar je macam mana untuk dia express. Dia kata, mungkin dia kata adik rampas barang dia. Kita jangan terus blame dia, awak abang ni tak. Lepas tu kita kata, okey, awak rasa macam mana? Awak rasa macam mana bila adik rampas barang awak? Kalau budak tu dia boleh, dia akan cakap dia rasa marah ke, dia rasa dekat sini geram ke, panas ke, apa ke. Jadi ibu bapa perlu memainkan peranan based on apa anak tu jawab. Okey, jangan tambah lagi tekanan mereka. Kesian kanak-kanak stres, mereka berbeza dengan orang dewasa yang regress. Kerana orang dewasa dia faham apa yang dia cakap lah. Mereka yang punya mental yang normal lah. Mereka faham apa yang mereka cakap, tapi anak-anak mereka tidak faham. Lagi-lagi anak-anak yang bawah 4 tahun, kerana otak kanan, otak emosi mula matang pada usia 4 tahun. Okay, kesian mereka tak faham dan kemudian herdik pula. Herdik tu salah satu benda yang punca boleh saya kata menurunkan perkembangan otak lah. Okay, jadi macam mana nak overcome kalau anak dah menunjukkan ciri-ciri regress? Tiba-tiba anak datang, Nani, Mami nak atan. Anak dia dah 5 tahun. Okay, jadi macam mana kita nak overcome? Tiba-tiba anak yang sangat sopan tiba-tiba menyepak adik, menendang sana, koyakkan langsir, koyakkan wallpaper, koyakkan apa-apalah cushion sofa, macam-macam lah. Dia tak tahu macam mana express dia punya stress. Okay, apa yang kita nak buat? Yang pertama ialah kita kaji kenapa dia bertindak sedemikian. Okay, contoh dia bertindak sedemikian adalah kerana
adalah kerana dia sangat stres sebab dia mungkin anak tunggal, dia tak ada kawan, dia sangat stres, tak ada kawan. So parents cari penyelesaian kenapa dia bersikap macam tu. Okay, saya boleh cadangkan mungkin buat video call dengan kawan-kawan dia. Mungkin parents boleh contact teacher dekat sekolah dia, dekat Tadika Taska, untuk dapatkan nombor phone parents dengan keizinan mereka juga untuk buat video call kerana kata anak rindu ke apa. Okay, mereka perlukan bersosial. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua adalah yang pertama tadi yang tu. Okay, yang kedua adalah parents kena yang terlalu melekat mata dengan phone, melekat mata dengan TV, you need to turn off the TV, you need to turn off the phone. Berita tak apa, you boleh catch up pukul 8 malam, pukul 12 malam, berita 24 jam ada dalam phone, boleh cari. Okay, kalau dia dah tunjukkan regression teruk, parents kena hentikan semua tu. Parents kena tumpukan perhatian kepada anak, parents kena beri 100% tumpuan kepada anak. Okay, please parents regress benda yang tak bagus untuk kanak-kanak, terutamanya bawah 6 tahun. Bawah 6 tahun sepatutnya kita progress, bukan regress. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga adalah screen time kanak-kanak tu dihentikan. Okay, screen time kanak-kanak dihentikan dan diganti dengan apa-apa aktiviti yang boleh jalankan mengikut kesesuaian di tempat anda lah. Jangan nanti korang keluar pergi padang main layang, nanti kata Tiki Nasruh. Tak boleh. Kita mesti duduk di rumah. Kita nak putuskan rangkaian COVID ni. Tapi dalam masa yang sama kita kena make sure anak punya kesihatan mental juga terjaga. Okay, yang ketiga ialah screen time untuk kanak-kanak diputuskan. Okay, yang ketiga tadi, yang ketiga sudah. Lepas tu yang keempat ialah untuk kita untuk kita regress tu adalah melalui verbal dan interaksi. Maksudnya adalah melalui kita perbualan dengan dia, perbualan dua hala. Kita berinteraksi dengan dia, kita bercakap dengan dia, kita berbual, menyanyi, apa-apa benda mesti ada two-way communication. Jangan gantikan diri anda dengan YouTube atau apa-apa benda, things in the box untuk menggantikan diri anda untuk berkomunikasi dengan anak. Jangan. Kita tak nak tengok result anak depan dia cakap bahasa Inggeris sebab tengok TV cerita kartun, very fluent English. Yes, within a month of MCO, so my daughter now can speak English very well. No, tak boleh. Kita tak nak dia boleh speak English very well. Kita nak dia ada interaksi. Tak apa dia nak cakap bahasa negeri, bahasa Negeri Sembilan, bahasa Utara, bahasa Kelantan, bahasa Sabah, bahasa Sarawak. Tak apa. Yang penting dia mempunyai kebolehan untuk berinteraksi. Okay, kena make sure anak tu mempunyai interaksi dua hala. Kalau dengan parents, dengan nenek, dengan atuk, dengan sesiapa sajalah, yang penting dua hala. Okay, jadi dah berapa dah stress come from. Lepas tu saya pun dah hilang dah kiraan. Lepas tu yang seterusnya, mungkin yang keempat, cuddle and hug. Okay, banyakkan sentuhan dengan anak-anak, sentuhan yang baik lah. Okay, peluk mereka, hug mereka, tadi dah berbual dengan mereka, berikan perhatian kepada mereka supaya mereka tahu yang mereka penting. Okay, dan seterusnya ialah cari info yang betul, cari ilmu parenting yang betul, ibu bapa, bagaimana untuk meningkatkan perkembangan anak, sebab setiap anak tu adalah lain-lain. Tapi kalau mengikut kajian dan apa yang saya baca, ada 3 core utama untuk perkembangan otak yang bagus. First adalah bonding, yang kedua adalah nutrisi yang baik, dan yang ketiga adalah play. Play tu ialah active movement. Kemudian yang seterusnya adalah cara untuk overcome ialah parents kena sangat alert dengan apa perubahan yang anak tu, apa perubahan terjadi pada anak tu lah. Lagi awal kita perasan anak tu mempunyai sign of regression, ciri-ciri regression, lagi bagus sebab kita boleh overcome benda yang sangat minimum. Benda tu masih lagi di tahap minimum lah, sikit lagi lah. Jadi satu lagi tips yang terakhir sekali saya nak bagi, of course, bermain dan pergerakan aktif. Ibu bapa kena kurangkan cakap no. Anak nak panjat tingkap tak boleh, anak nak lompat sofa tak boleh,
anak nak lari sikit tak boleh, anak nak main lompat-lompat, terjun sofa tak boleh. Itu adalah cara mereka melepaskan stres. Pergerakan aktif adalah makanan utama otak. Okey, jadi ibu bapa, apa yang anda perlu buat ialah pantau. Okey, pantau dalam masa yang sama perintah kawalan pergerakan ini. Anda berada dalam rumah, pantau, dan kalau anda boleh main sama-sama dengannya, lagi best. Okey, jadi ibu bapa, okey, itu yang tips yang terakhir. Tapi saya nak pesan, yang paling utama ialah yang menjaganya, ibu bapa, nenek, atuk, sesiapa saja yang bersama dengan anak tu. First of all, mereka perlu memastikan diri mereka sihat dari segi mental juga, dan juga tidak regress, tidak ada regression pada diri mereka sendiri, kerana mereka tak boleh bagi apa yang mereka tiada kepada mereka, kanak-kanak ini. Okey, jadi sehingga itu saja perkongsian saya tentang regression. Jika masih ada pertanyaan atau anak dah regress dengan teruk dan perlukan pertolongan, anda tahu mana nak cari saya. Cari saya di FB saya, Ina Ina, ataupun di FB TFA Play School. Okey, jadi Assalamualaikum. Saya mohon maaf jika ada perkataan atau ayat saya yang menyinggung mana-mana perasaan, tetapi saya perlu menyampaikan apa yang sepatutnya saya sampaikan. Okey, sampaikan yang betul, biasakan yang betul. Okey, dan pesanan saya untuk guru-guru taska dan tadika, tak perlu membebani anak-anak dengan pelbagai homework worksheet terutamanya, kerana kesihatan mental tu sangat penting. Dan of course bawah 7 tahun, perkembangan otak anak, perkembangan EQ, EQ kanak-kanak terjadi secara rapidly, sangat drastic. So tak payah nak kejar yang 10% akademik yang boleh mereka capai sehingga usia 25 tahun nanti. Ada banyak masa lagi, insya-Allah. Jadi apa yang penting sekarang ialah kanak-kanak tu kukuh perkembangan otaknya, sihat perkembangan otaknya, dan kuat bondingnya dengan keluarga. Semoga konsep ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel Teacher Ina. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam PKP. Stay at home. Jangan keluar rumah, cuci tangan, jaga kebersihan, dan thank you frontliner. Assalamualaikum. Thank you.